Boleh tak? Ramlan? Boleh, insyaAllah. Wah, rajinnya Izzuan pasang lampu-lampu ni semua. Mana yang empat segi tu, Izzuan? Yang macam ketupat tu, nak pasang ni semua bila pula ni? Ketupat lah, besok kita orang pasang lah. Bukan senang nak pasang ni. Bang, simpul tu bang. Itu meriah nanti kan. Oi, susah-susah je, Izzuan. Lampu ni kita orang pasang kalau besok puasa lah kak. Kita orang buat ni cuma nak hidupkan semangat bulan Ramadan ni. Dalam agama kita pun, dia tak suruh buat semua lagu ni. Awak pasal apa nak pasang lampu-lampu ni semua? Setahu aku, Tawil, orang pasang lampu-lampu ni semua untuk meraihkan bulan Ramadan. Maknanya bila Ramadan dah sampai, umat Islam ni semua bolehlah beribadat lebih-lebih lagi sepatutnya. Ini sekarang kita kalau nak hari raya, nak menyambut raya bukan main, meriah lagi. Bila nak sambut Ramadan, senyap aja. Macam sedih pula nak berpuasa. Lampu ni melambangkan orangnya. Waalaikumsalam. Bang. Amboi, mariannya Wan. Dah lama kita tak pasang lampu macam ni, Wan. Ya bang. Eloklah tu pasang lampu macam ni. Barulah terasa macam nak puasa. Selamat berpuasa bang. Sama. Selamat puasa semua. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak sedutan daripada drama Diary Ramadan Rafiq yang mana menceritakan tentang persiapan menjelang Ramadan dan tadi tu menjelang Syawal juga sebenarnya. Dan saya kira kan bila kita bercakap tentang persiapan menjelang Ramadan ni, dia bukan sahaja kepada benda-benda yang fizikal yang kita boleh lihat sebagai contoh makanan, tetapi hari ini kita nak membawa kepada anda juga tentang pengisian kerohanian. Bagaimana sebenarnya kita nak mengambil orang kata mukjizat dalam bulan Ramadan ni. Betul. Selalunya Yana, bila bulan Ramadan kita tahu menahan lapar dan dahaga. Betul. Tetapi dalam penghayatan tu, kalau kita tak benar-benar memahami kehebatan bulan mulia ini, kita akan banyak yang tertinggal sebenarnya. Betul. Dan kita pun tak nak membuang masa lagi. Elok kalau kami perkenalkan tetamu istimewa di studio dan juga di dalam talian. Kita bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Ya, terima kasih, Yana. Okey, dan sebentar saja lagi kita akan bersama dengan seorang profesor merupakan perunia kesihatan. Tapi sebelum itu kita tumpukan perhatian kita kepada persediaan minda dan juga rohani kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ustaz, macam saya kata tadi, kalau tak faham kehebatan, kita akan tertinggal dalam merebut segala kehebatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuaina, Fahrin, Sinan Butun yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, hari ini kita merupakan hari yang terakhir di bulan Syaban. InsyaAllah besok kita akan masuk Ramadan. Tapi bila kita sebut Ramadan ni macam setiap tahun Ramadan macam tak ada apalah. Tapi maknanya itu satu perkara yang kita kena tahu. Tapi apabila kita nak masuk bulan Ramadan ni, kita kena faham bulan ini sebut bulan Syahrun Azimun wal Mubarak. Satu bulan yang agung lagi diberkati. Kenapa bulan ini sebut bulan yang agung lagi diberkati? Ada 8 perkara yang kita kena tahu. Okey, kalau kita tahu 8 perkara ini, baru kita rasa kita memang betul-betul bersedia untuk masuk bulan Ramadan. Perkara yang pertama yang dikatakan bulan yang agung lagi diberkati ini kerana pada bulan Ramadan ni Allah perintahkan kita berpuasa. Siapa perintahkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan main-main tau. Bukan Fahrin perintahkan saya tak. Ini Allah perintahkan. Jadi kita ambil perintah Allah Taala tu, ini satu perkara yang sangat besar. Satu. Dan yang kedua, kenapa bulan disebut bulan yang agung lagi berkati? Yang kedua, bulan ini yang itu merupakan bulan yang apa? Digandakan amalan-amalan yang soleh. Baik. Makna satu amalan boleh jadi 10 sampai 700 kali ganda. Wow. Itu amalan amalan soleh. Dan yang ketiga iaitu kenapa bulan disebut bulan yang diberkati? Kerana bulan ini dah disebut bulan diturunkan Al-Quran. Yang menjadi panduan kita tu, bulan inilah Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Maknanya bulan ini bulan diturunkan Al-Quran. Dan yang keempat, kenapa disebut bulan yang agung lagi diberkati? Kerana bulan ini iaitu apa? Bulan yang digalakkan kita bersedekah. Banyaklah sedekah bulan ni. Kita nak bagi maknanya sedekah Ramadan dan sebagainya. Baik, dan yang kelima iaitu apa? Bulan ini disebut bulan apa? Bulan keampunan. Kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Ini bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Dan perkara yang keenam iaitu apa? Bulan ini disebut
bulan kesabaran. Sabar. Ini kita bahawa syahrul sabr. Ini satu bulan yang disebut bulan kesabaran. Dan yang ketujuh iaitu bulan ini disebut iaitu bulan yang ada padanya satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Siapa membuat satu amalan, Allah gandakan amalan tersebut iaitu berlipat kali ganda yang kita tak tahu banyak macam mana. Dan yang akhirnya pada bulan ini iaitu bulan yang ada diberikan kepada kita salah satu sunat iaitu solat sunat tarawih. Jadi ada 8 perkara ni kalau kita tahu, ya Allah, ini satu kurniaan daripada Allah Taala, baru kita betul-betul bersedia macam mana kita nak masuk bulan Ramadan dan bagaimana keadaan kita sebenarnya. Wow. Ustaz, terima kasih banyak-banyak atas kongsian 8 perkara menjelang Ramadan ni. Sebab bila Ustaz kongsikan tadi, saya betul-betul rasa semangat dan aura Ramadan Ada 8 perkara baru kita tahu, macam ni sebenarnya. Betul. Dan itu dari satu sudut, iaitu dari segi penerimaan kita secara dalaman, mental kita menerima bulan Ramadan. Betul. Di talian sekarang ini sudah pun terhubung kita bersama dengan Profesor Dr. Marzuki Ishak yang merupakan Perunding Kesihatan Awam dan Kesihatan Pekerjaan Jabatan Perubatan Sosial dan Pencegahan Fakulti Perubatan UM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Selamat pagi Yana dan Farid. Prof, kalau tadi Ustaz Jazlan dah banyak berkongsi dengan kita dari sudut kerohaniannya. Tetapi kalau menjelang Ramadan ni juga, kita tak lari daripada membincangkan tentang pemakanan kita, terutamanya untuk bersahur dan berbuka puasa nanti. Mungkin sebagai mukadimahnya, Prof boleh kongsikan terlebih dahulu dari sudut pemakanan yang bagaimana yang seharusnya kita ambil untuk sahur dan juga untuk berbuka nanti, Prof. Tips terbaik ni. Ya, betul. Terima kasih Yana. Sebenarnya kalau untuk pemakanan semasa kita nak bersahur ataupun kita berbuka puasa, makanan tu haruslah seimbang dengan zat yang lengkap. Jadi ada 4 perkara yang saya nak bagi tahu dekat sini, di mana first kali kita kena pastikan hidrasi kita dalam makanan tu mempunyai kandungan air yang tinggi. Selain pada kita minum air, anda juga kena hadratkan makanan dengan mengambil makanan yang tinggi kandungan air seperti macam air buah-buahan, tembikan merah, yang mengandungi lebih air. Baik. Yang keduanya makanan yang tinggi protein, di mana makanan yang berasaskan protein boleh membantu kita untuk kurangkan penat dan lebih aktif sepanjang hari. Jadi kalau kita lebih gemar untuk mengambil makanan seperti ayam dan daging, pilih bahagian dada ayam ataupun daging merah yang pejal. Kemudian itu dari segi penghadaman yang lancar dengan pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mengatasi masalah penghadaman seperti sembelit, kurang pengambilan makanan yang berlemak, bergoreng dan pedas. Kurangkan pengambilan yang pedas sewaktu sahur. Jadi kita kena lebihkan pengambilan buah-buahan, sayur-sayuran kerana ia kaya dengan serat dan boleh mengelakkan sembelit. Dan yang terakhir, mesti kita kena ambil nasi juga kan. Jadi makanan yang tinggi kanji kan, macam serat dan kanji itu untuk tenaga sepanjang hari kita waktu bersahur contohnya. Jadi kita boleh cuba pilih makanan macam oat, biji ring tinggi serat, roti gandum yang penuh dalam pemakanan kita, dan ia boleh membantu untuk kita rasa kenyang untuk tempoh masa yang lebih panjang sebenarnya. Maknanya karbohidrat yang tinggi serat lah dapat membantu. Ya, betul. Baik. Okey, baik. Terima kasih Prof. Kita akan kembali bersama dengan Prof lagi untuk mengenai tips-tips mengenai nutrisi dan juga pemakanan ini. Tapi kita kembali dulu bersama dengan Ustaz Jazlan. Okey Ustaz, kita dah dengar tadi 8 perkara. Tetapi sekarang ni kita masih belum terlewat untuk kita menyediakan minda kita, mindset. Okey, apa yang sebaik-baiknya kita mulakan pada hari ini untuk memastikan tempoh 1 bulan Ramadan ini kita berjaya merebut sebanyak mungkin pahala dan kehebatan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu perbincangan yang sangat baik. Bila kita sebut bab Ramadan ni, tadi kita sebut 8 perkara. Kita dah tahu dah hebatnya bulan Ramadan ni, bulan yang agung dan berkati. Kita dah tahu dah, oh macam ni, dia ada begini-begini. Dan bagaimana persediaan kita? Ini persoalan persediaan kita. Pertama, bila mana kita tahu nak masuk di bulan Ramadan, insya-Allah besok masuk bulan Ramadan. Perkara yang pertama yang keluar dari mulut kita mesti lafaz, iaitu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ikat lafaz kita tu, amalan kita dengan Alhamdulillah. Kerana lafaz Alhamdulillah tu lafaz bersyukur. Kerana dengan bersyukur inilah, waktu itu kita bersyukur kerana Allah masih panjangkan umur kita untuk kita dapat ibadat bulan Ramadan. Ini bukan main-main tau. Panjang umur kita panjang. kan. Mana syukur Alhamdulillah. Bukan kita, alamak puasa dah.
Macam yang lepas puasa macam belum habis lagi dah nak puasa lagi. Macam lapar yang lepas tak habis lagi dah lapar. Tak ada. Mana kita alhamdulillah syukur. Ya Allah, Allah masih panjangkan kita tahu untuk kita berpuasa. Itu betul. Dan yang kedua, bila mana kita mengucapkan alhamdulillah, Allah beri kita kegembiraan. Kegembiraan ni apa? Kerana kita dapat memenuhi perintah Allah. Kan rasa gembira. Ya Allah, nak puasa dah. Kalau orang dulu semua orang-orang yang lama-lama otai-otai kan, all timer kita ni kan, kan, makna dia buat kenduri. Sebab apa? Kenduri menyambut Ramadan, gembira kerana masuk bulan Ramadan. Kita terperanjat nak masuk Ramadan, dah nak puasa dah, biar betul tu boleh tahan tu. Esok dah tak boleh makan tengah hari. Tak boleh lagi kan. Kita pun cakap anak kita makan ni banyak-banyak, besok tak boleh makan. Dah seolah-olah kita ajar anak kita besok dah nak kena dera dah. Tak, sebenarnya bila kita sebut alhamdulillah, kita akan rasa gembira. Yeah. Dan yang ketiga, kalau kita tengok, bersyukur sebab alhamdulillah tu apa? Allah kurniakan kesempurnaan kesihatan. Kesihatan ni sempurna. Betul. Kita ada kedegan nak puasa. Kan sedap tu nikmat tu kan. Ada semua kan alhamdulillah syukur kan. Okey. Dan yang keempat iaitu apa? Kita akan dapat rasa nikmat. Nikmat tu apa? Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa tu jadi kita rasa apa? Nikmat. Nikmat tu apa? Orang tak tahu pun kita puasa tak puasa. Tak payah besok Assalamualaikum saya puasa ya. Assalamualaikum saya puasa ya. Orang dah tahu dah. Sebab takwa tu rahsia puasa kita dengan Allah Ta'ala. Tak ada orang pun tahu sama ada kita puasa tak puasa. Itu hebatnya rahsia puasa kita dengan Allah Ta'ala. Itu kata takwa. Dan begitu juga yang akhir iaitu apa? Bersungguh-sungguh. Iaitu bagaimana kita nak menyempurnakan ibadah puasa. Sebab itu nak menyempurnakan ibadah puasa ni kita kena faham. Satu ketika Nabi SAW telah menyebut dalam hadisnya, Rubba sa'im laisahu min syami illa ju' wal at. Iaitu apa? Ramai orang yang puasa tapi rugi, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa pun. Kerana apa? Kerana dia hanya mendapat lapar dan dahaga je. Dia bangun malam pun Nabi kata tak ada apa pun. Dia akan dapat penat je. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga 3 perkara. Iaitu? Ni kita kena tahu. Nak tahu ni. Yang pertama, orang yang berpuasa, maka hendaklah ia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Oh, puasa. Lah solat 5 waktu. Kadang-kadang puasa kuat. Sembahyang haram. Contohlah. Okay. Kan. Sahur berdegar-degar tapi lepas tu tidur kan. Bangun pukul 10, rupa subuh tak sembahyang. Maknanya amalan wajib. Zakat amalan wajib. Lagi apa? Tutup aurat amalan wajib. Lagi taat dekat suami amalan wajib. Taat dekat mak bapak amalan wajib. Ini benda ni dia tidak meninggalkan perkara wajib. Baru rasa hebat. Baru kita rasa sempurna. Okey, ya tuan. Yang kedua, hendaklah ia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Contohnya apa? Iaitu maksiat. Maksiat apa? Orang puasa berbuka. Memanglah maksiat pun. Kan? Tengok orang goreng lebih je. Pintu belakang ada buka kan mama? Ada. Depan tutup, belakang ada buka. Tak boleh lah. Haram lah maksiat. Lepas tu apa? Orang puasa mengumpat pula. Tak boleh lah. Mengumpat, mencerca, fitnah sebagainya. Meninggalkan perkara haram. Dan yang ketiga, iaitu hendaklah ia iaitu apa? Memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Contohnya apa? Contohnya solat sunat tarawih, sedekah, baca Al-Quran, berzikir. Dan pada masa sama juga, hendaklah disulami dengan meninggalkan amalan yang sia-sia. Macam mana? Pada siang hari berpuasa, dia bercita-cita untuk mencari makan. Faham tak maksudnya? Maknanya pukul 10 pagi. Dah fikir nak buka apa. Dia kata, mak bertanya buka apa sedap ni. Kalau kena ikan bakar, ikan apa terbuat bakar dengan air asam, maknanya ya Allah terbaik. Mak dia kata, bini dia kata, betul bang, lepas ni bang, air sirap Bandung bang. Tak bagus, campur lagi cincau, terbaik. Betul, pukul 10 pagi. Ada yang belum berbuka lagi hari ni dah fikir menu esok. Ya, betul. Dan akhirnya tadi tanya kan. Okey. Dan akhirnya apa? Jadi kita berdendam lah. Itu yang bila masuk saja nak berbuka puasa, kita akan beli barang yang sebanyak-banyaknya daripada datuk, bapa, emak, cucu dan sebagainya, kumpulkan ramai, akhirnya makan sikit. Akhirnya itu apa? Pembaziran. Bersederhana. Nanti kita akan bincang macam mana kita akan bincang. Banyak yang Ustazah kongsikan tadi dan saya paling tertarik adalah mengimarahkan bulan Ramadan itu ada banyak sangat perkara yang kita boleh lakukan. Yang paling penting jangan berpuasa tetapi sia-sia. Betul. Itu apa yang dikongsikan oleh Ustaz Jazlan. Kita nak tanya juga pendapat orang ramai bagaimana persiapan mereka menjelang Ramadan. Kita saksikan. Persediaan saya untuk menghadapi Ramadan kali ini ialah saya akan mengisi masa lapang saya dengan aktiviti yang berfaedah seperti join program-program yang berkaitan dengan agama di atas talian.
Persediaan menyambut Ramadan, pada tahun-tahun sebelumnya kita ada macam gotong royong di masjid. Begitu juga dengan tahun ni, tetap ada gotong royong di masjid, cuma SOP tu lebih ketat. Kita menjaga penjarakan sosial dan sebagainya lah. Biasanya saya preparekan diri saya dengan amal ibadat lah. Saya lebihkan amal ibadat. Selain daripada tu, saya selalu preparekan bahan-bahan untuk masak sahur lah, supaya senang, mudah dan cepat lah. Jimat pun jimat juga. Biasanya saya akan setiap hari tu plan untuk pergi ke bazar Ramadan yang berbeza. Tapi sebabkan PKP, norma baru, saya rasa saya akan belajar resipi-resipi baru agar setiap hari saya dapat mencuba resipi-resipi. Tak ada beza pun. Saya dengan orang rumah saya, orang Selangor. So tak payahlah pening-pening kepala nak balik kampung kan. Lagi satu, saya cuba ajar anak saya untuk berpuasa lah untuk Ramadan tahun ni. Mungkin semua dari segi kemeriahan, sebab ada orang akan buat kenduri doa selamat untuk menyambut Ramadan, tapi tahun ni kita kena lebih berjaga-jaga lah. Mungkin kemeriahan tu agak sedikit kurang, tapi ianya tidak menjejaskan kita punya semangat untuk menyambut Ramadan tu. Itu dia pendapat orang ramai, dan lain orang lain cara mereka menyiapkan diri menjelang Ramadan. Dan Ustaz, ini antara persoalan yang saya sendiri ada juga ya Ustaz. Kalau kita bercakap tentang semangat untuk menyambut Ramadan ni, macam mana sebenarnya kita nak menguatkan iltizam kita, semangat kita, seperti mana kita bersemangat untuk menyambut satu Ramadan dan untuk meneruskan semangat yang sama selama 30 hari itu Ustaz. Macam mana kita nak ada semangat dan rasa bersungguh-sungguh untuk berpuasa dan melaksanakan ibadat yang lain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu soalan benda yang sangat baik. Sebenarnya nak mencari kekuatan ni bukan untuk diri kita seorang. Sebab itu kita perlu orang yang ada sekeliling kita. Sebab itu saya nak anjurkan sebelum kita masuk bulan Ramadan ini, hari yang akhir Syaban, maka kita panggil adik anak-anak kita, isteri duduk sama-sama, kita buat usrah. Usrah macam mana? Kita nak plan macam mana nak sempurnakan Ramadan ni. Besok pagi nak sahur jam berapa, malam ni nak tarawih pukul berapa, siapa kakak yang nak tolong buat makanan, begini-begini kita atur begitu. Bila kita atur dengan bersungguh-sungguh ni, kita ada jadual terkini, maknanya kita akan ikut jadual tu dan masing-masing akan mengingatkan kepada kita. Bila ingatan tu kita jadi kuat. Bukan kita seorang tau. Bang, kata abang nak jadi solat imam solat tarawih. Kan ni kan masjid terhad kata kan. Jadi kata okey, tarawih. Lepas tu besok alung pula. Makna masing-masing tu punya peranan. Baik. Satu. Itu utama maknanya kita dan orang sekeliling kita ni sama-sama membantu kita untuk menaikkan semangat. Dan yang kedua iaitu apa? Kita sendiri. Mana kita sendiri macam mana? Hendaklah kita jadi orang yang murabbi. Makna kita mesti selalu minta kepada Allah Ta'ala kekuatan. Macam mana kekuatan? Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, sempurnakanlah Ramadan aku, ya Allah. Dengan apa? Dengan doa, dengan zikrullah. Itu kita kena selalu buat. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Quran tu dah lama kita tinggal lah. Jadi kita 30 hari. Berapa juzuk yang kita kena buat jadual lah. Maknanya untuk kita terus istiqamah dan baca Al-Quran dengan zikrullah kita, dengan doa kita. Jadi kita kena buat jadual. Itu satu jadual. Dan yang kedua apa? Maknanya terus saya sebut, maknanya kita boleh kena bersihkan diri kita. Dengan pembersihan diri kita ni, insya-Allah maka waktu tu maknanya kita akan dapat satu kekuatan dalaman untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan susah. Dalam bulan Ramadan disebut sufidat syayatin. Maka setan tu dah diikat kat kita dah. Maknanya tak ada benda. Setan tak boleh ganggu kita lah. Bulan Ramadan ni diri kita sendiri dah. Kalau tak percaya, sebelum bulan Ramadan berapa kali kita makan? Mana? 4-5 kali. Saya Jawa 10. Kan? Pagi makan tengah hari apa kan? Tapi bulan Ramadan 3 pun tak ada larat. Nampak tak? Macam mana tu? Maknanya insya-Allah kalau kita betul-betul kita buat jadual yang betul, kita dapat bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang buruk, insya-Allah Allah yang akan membantu kita dan menguatkan kita untuk terus iaitu apa bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan ibadah Ramadan. Ini bukan main-main, Allah punya pertolongan. Kalau harap kita hanya maknanya membuat satu rancangan, tapi Allah lah yang akan menyempurnakan. Betul. Dan sebenarnya ini lebih menakutkan tau bila Ustaz cakap macam tu tadi, sebab di bulan Ramadan kita bukan berperang dengan bisikan syaitan, tetapi dengan bisikan diri kita sendiri. Tahu sebab apa? Sebab nafsu kita telah dididik 11 bulan
ikut cara korin kita, setan kita. Kan? Ini maksud dia sebenarnya. Dia kata, kenapa pula apa macam jadi malas pula? Kata setan tak ada. Dia bukan setan tak ada. Kau dah jadi setan sebab apa? Berbulan nafsu kita ni telah dididik, betul tak? Kalau macam tu, bayangkan ni contoh kenapa kita boleh solat tarawih 20 rakaat ke atau 8 rakaat? Tak ada masalah pun. Sebab apa kan? Sebab memang ringan, sebab tak ada apa yang ganggu kita. Kenapa malas? Sebab kemalasan itu telah dididik. Sebab itu saya sebut, kita rancanglah amalan ni baik-baik, insya-Allah Allah lah yang akan memperbaiki rancangan kita dan akan menjayakan rancangan kita dan kita akan terus jadi orang yang bersungguh-sungguh insya-Allah. Okey, dan saya kan sebelum bulan Ramadan kita kena buat KPI kita. Ya, betul. 30 hari tu nak capai apa? Sabar diri. Okey, baik, kita kembali bersama dengan Profesor Dr. Marzuki yang masih lagi berada dalam talian. Okey Prof, tadi kita dah menyentuh secara ringkas mengenai nutrisi, persediaan nutrisi untuk kita di bulan Ramadan. Tapi ada perkara yang lebih penting untuk kita ambil maklum dalam pandemik COVID-19 dengan adanya bazar Ramadan, ramai peniaga-peniaga dari rumah maupun kita sendiri berada di rumah tentang penyediaan makanan yang selamat, yang terbaik untuk kita semua. Silakan Prof. Ya betul. Terima kasih Farin. Memang penyediaan hidangan makanan yang selamat ni adalah sangat penting untuk memusnahkan bakteria membahaya yang mengakibatkan keracunan makanan lah. Kalau kita tak sediakan makanan dengan betul, makanan kita sediakan untuk family kita dan untuk yang peniaga di rumah juga, yang kita sediakan untuk pelanggan-pelanggan kita nanti, makanan itu akan mengandungi bakteria yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Jadi dia kena pastikan makanan yang kita masak itu bersih, basuh tangan sentiasa, ruang dan juga peralatan yang kita guna macam pisau, papan pemotong mesti bersih. Lepas tu papan pemotong dan kain pengelap yang kotor juga boleh menyebabkan bakteria kepada makanan kita kan. Jadi kita kena gunakan papan pemotong yang berasingan untuk potong daging dan juga sayur-sayuran. Sampai itu, sayur-sayuran mesti kena basuh dengan air yang mengalir supaya segala kotoran seperti pasir yang terlebih dahulu itu dikeluarkan sebelum kita masak lah. Daging, ayam dan ikan pun kena basuh dengan betul lah. Dan dari segi masakan, masakan yang telah dimasak, yang tidak dimasak tidak boleh disimpan dalam peti sejuk yang sama sebab kita nak elakkan daripada berlaku pencemaran silang. Kalau makanan tu dah masak, kita letakkan di bahagian atas dan makanan yang belum dimasak di bahagian bawah supaya dia tak Dia tak boleh campur Prof Ya saya. Dia tak boleh macam bercampur sebelah-sebelah ke dalam peti sejuk tu. Tak boleh sebab nanti kemungkinan untuk pencemaran silang tu berlaku daripada makanan yang belum dimasak. Bakteria tu boleh berpindah kepada makanan yang telah dimasak. Jadi nanti kita makan nanti dia boleh berlaku keracunan makanan lah. Peti sejuk kita pastikan suhu kosong hingga 4 darjah Celsius. Kalau simpan makanan yang tak habis tu kan, pastikan jangan simpan sampai berhari-hari lah, lebih 3-4 hari kan. Biasalah kita kalau dah masak berbuka, kita nak simpan untuk sahur. Betul. Jadi kalau kita panaskan Diana, kalau nak panaskan makanan tu, pastikan makanan tu kita simpan dalam bekas yang kecil, masukkan dalam peti ais dan sekiranya kita nak panaskan nanti, kita bagi dia sejuk, bagi dia cair semula, kemudian baru kita panaskan pada suhu yang betul supaya kuman tak merebak. Okay, Prof, kita makan. Wajib tak ianya bertutup? Atau kalau dalam mangkuk kan terbuka kan? Wajib bertutup ke tidak tu? Adalah lebih baik kalau makanan kita nak sejuk beku, kita tutup dia. Biarkan dia bertutup. Tapi pastikan sebelum kita masuk dalam peti ais, pastikan makanan tu dah sejuk dulu. Jangan masukkan makanan yang panas dalam peti ais. Kerana bila kita masukkan, suhu dalam peti ais tu dia akan meningkat. Bila suhu meningkat, banyaklah bakteria akan tumbuh di dalam peti ais kita tu sebenarnya. Menarik apa yang Prof kongsikan berkenaan dengan tadi pencemaran silang tu sebab sebelum ni saya sendiri pun tak tahu. Dan selanjutnya Prof, mungkin Prof boleh kongsikan juga antara perkara yang perlu dititik beratkan oleh pengendali makanan terutamanya untuk mengambil suntikan typhoid. Okey, ya betul Yana. Kemungkinan ramai pengendali makanan yang baru nak mula berniaga terutamanya pada bulan Ramadan ni Jadi pengendalian dan penyediaan makanan yang selamat tu mestilah menjaga kesihatan diri pada tahap yang tinggi. Maksudnya pengendali makanan tu mestilah memakai apron yang sesuai, membasuh tangan, pastikan kebersihan bahan mentah yang digunakan, cara dia masak dan cara dia nak bawa daripada rumah pergi ke bazar Ramadan tempat berniaga nanti. Dan yang paling penting sekali, semua peniaga makanan
mestilah mendapatkan suntikan typhoid supaya dapat mengelakkan mereka daripada mendapat penyakit typhoid. Dan apabila mereka tak dapat penyakit typhoid, maka dia dapat mencegah orang lain daripada mendapat penyakit typhoid tersebut. Jadi saya sarankanlah kepada semua pengendali makanan di premis-premis makanan untuk ikuti kursus pengendalian makanan dan juga mendapatkan suntikan typhoid lah di klinik yang berhampiran. Okey Prof, saya takut ramai juga yang tak faham sebenarnya kenapa sangat-sangat penting typhoid ni yang khusus untuk pengendalian makanan ni. Apakah risiko-risiko dan kesannya kepada orang ramai maupun diri dia sendiri ni? Okey, mengenai penyakit typhoid ni Farin, typhoid ni sebenarnya dia berjangkit melalui makanan. Jadi kalau pengendali makanan, kita tak bagi suntikan typhoid ni kepada semua orang sebab bukannya semua orang pengendali makanan kan yang boleh menyebarkan penyakit ni. Jadi kalau dari segi demam typhoid ni dia tersebar melalui bakteria kita panggil Salmonella typhi. Dia sangat virulent dan invasif dan dia tersebar melalui makanan dan minuman yang tercemar. Jadi manusia ni sebagai reservoir bakteria typhoid ni, bakteria Salmonella typhi ni sendiri, kalau dia adalah pengendali makanan, dia mengidapi penyakit demam typhoid ni ataupun demam kepialu ni. Jadi bila dia menyediakan makanan, dia pergi ke tandas, tidak basuh tangan dengan betul. Jadi bakteria tersebut akan menjangkiti makanan yang dia sediakan. Jadi bila dia hidapkan pada orang lain, maka orang lain pun makan dan dapat bakteria Salmonella typhi tu dan dia dapat komplikasi daripada demam kepialu tersebutlah. Okey, dan ini bukan pertama kali kita dengar tentang ramai orang yang mengalami masalah sakit perut dan sebagainya disebabkan oleh pemakanan. Dan mungkin Prof boleh kongsikan juga, adakah typhoid ini, suntikan ini hanya perlu diambil oleh mereka ataupun pengendali makanan yang berada di premis-premis sahaja ataupun mereka yang menjalankan perniagaan menjual makanan yang menyiapkannya dari rumah? Mereka ni soalan yang sangat baik sebab kita tengok pengendali makanan, kalau kebanyakan yang mengambil suntikan ni setakat ini adalah di kalangan orang yang berniaga di bazar Ramadan, di pasar-pasar malam, tetapi tak ramai yang orang aware ataupun sedar bahawa pengendali makanan di rumah pun perlu mengambil suntikan typhoid sebabkan kalau dia menyediakan makanan ni untuk orang ramai. Kalau kita sendiri, kita masak untuk diri sendiri atau untuk keluarga, mungkin kesan daripada demam typhoid itu tidak terlalu besar. Tetapi kalau kita sediakan makanan untuk ramai orang, bila kita seorang kena, kita sebarkan kepada lebih ramai orang. Jadi walaupun dia masak di rumah ke ataupun di bazar Ramadan, as long as dia sediakan makanan untuk orang ramai, dia perlu lindungi diri dia daripada jangkitan demam kepialu ataupun typhoid. Okey, suatu pesanan dan rumusan yang cukup baik daripada Profesor Dr. Marzuki Ishak bersama kita, pesanan kepada kita. Terima kasih sekali lagi Prof kerana memberi pesanan yang terbaik untuk kita semua menjelang bulan Ramadan ini. Jadi, apa pentingnya kita nak beritahu kepada para penonton ialah walaupun anda berniaga dari rumah, menguruskan makanan rumah, itu tanggungjawab anda untuk menjaga dan melindungi. Betul. Terima kasih sekali lagi Prof dan selamat berpuasa untuk Prof seisi keluarga. Terima kasih Prof. Terima kasih Ana, terima kasih Farin. Selamat berpuasa semua. Okey, baik. Dan Ustaz, mungkin kita pun dah tak cukup masa sekarang ni kan di hujung perbincangan kita ni Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi tips yang Ustaz boleh kongsikan bersama dengan mereka di luar sana, terutamanya bagi mereka yang mungkin baru nak belajar berpuasa. Bagaimana sebenarnya nak menyiapkan diri dari semua aspek supaya Ramadan kali ini adalah sebuah Ramadan yang cukup bermakna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang pertama, hendaklah kita tahu bahawa sesungguhnya Ramadan ni adalah bulan yang Allah pilih untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, satu. Dan yang kedua, kita kena tahu dalam bulan ni banyak kebaikan yang boleh kita lakukan. Contohnya, saya nak sarankan di sini iaitu apa? Bulan hari ni masing-masing kena ada niat iaitu buat amalan sedekah Ramadan. Sebab Nabi sebut siapa yang beri makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, pahalanya itu sama kepada orang itu berpuasa, tidak mengurangkan orang sedikit. Jadi saya nak sarankanlah, kita pergi ke bazar ke mana, kita ada beli juadah, kita cari masjid ke ada yang teruk disebut ada untuk sedekah Ramadan, kita taruh je lah. Dan kalau kita tengok ada makan di situ pun kita ambil. Kita ambil kenapa? Kerana apa? Kita pun nak menyempurnakan sedekah orang. Jadi maknanya kita memberi dan kita mengambil, dua-dua dapat pahala, dua-dua dapat keberkatan. Mudah-mudahan kita balik kepada asal kita, iaitu apa yang Allah nak jadikan kita, iaitu la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang bertakwa. Bila kita jadi orang bertakwa, insya-Allah satu bulan kita ditarbiyah dengan amalan-amalan yang baik. Tentu sekali nanti lepas saja Ramadan, kita akan jadi orang insya-Allah yang soleh dan solah insya-Allah. Jadi banyakkan amalan sedekah,
banyakkan amalan-amalan sunat, iaitu solat sunat tarawih dan baca Al-Quran dan sebagainya. Dan jangan lupa doa. Yang doa paling penting iaitu apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Ya Allah Tuhanku, Engkau adalah Maha Pengampun, ampunkanlah dosaku. Kerana kita ni banyak dosa, insya-Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan ni, inilah jalan untuk kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh muslim-muslimat di mana juga anda berada. Mudah-mudahan diri saya, Fahrin, Yuaina dan kita semua akan jadi orang yang diberkati dan diberi oleh Allah Taala kekuatan, kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal Betul, alamin. amin. Ya? Ringkas dan padat. Saya sebenarnya harapkan dapat dengar lagi pelbagai persoalan yang kita nak tanyakan. Tapi apa yang kita dapatkan pada hari ini, Yana, saya kira cukup untuk menjadikan panduan kita untuk orang kata kickstart untuk menjelang bulan Ramadan ni. Dan kalau tadi Ustaz kata 11 bulan yang memberi kesan kepada 1 bulan kita berpuasa, diharapkan selepas ini 1 bulan kita berpuasa ni pula yang menjadi contoh dan orang kata benchmark untuk bulan-bulan yang lain supaya kita dapat ikut semua amalan-amalan di bulan Ramadan. Ucapkan sekali terima kasih kepada Ustaz Jazlan Abdullah. Terima kasih Ustaz. Selamat berpuasa untuk Ustaz. Dan saya harap Yana hari ini daripada apa yang telah diberikan oleh para tetamu kita dapat menyiapkan diri kita untuk fizikal, mental dan juga rohani kita. Betul. Baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih Ustaz.